Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami melahirkan rasa kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Kami juga amat bersyukur kerana dapat berada dalam satu majlis ilmu yang sangat bermanfaat ini, iaitu SNAPED Chuping Valley Accelerator Educational Program 2022. Ya Fattah, Ya Alim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati, rahmati dan mudahkanlah urusan program kami ini, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami segala ilmu yang bermanfaat. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, organisasi, masyarakat dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Wan Nur Ashikin binti Wan Mansur dari Sekolah Kebangsaan Datuk Wan Ahmad Kanga Perlis. Saya bertugas di Sekolah Datuk Wan Ahmad daripada tahun 2014 sehingga sekarang. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Jabatan Pendidikan Negeri Perlis kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi tentang amalan baik yang sedang saya jalankan di sekolah saya, iaitu program ekonomi token kepada murid-murid pemulihan khas di kelas saya. Program ekonomi token adalah satu program modifikasi tingkah laku untuk meningkatkan tingkah laku yang diingini dan mengurangkan tingkah laku yang tidak diingini dengan menggunakan token. Misalnya, sekiranya murid-murid melakukan tingkah laku yang diingini, mereka akan menerima token. Sebaliknya, jika mereka melakukan tingkah laku yang tidak diingini, token mereka akan ditarik semula. Jadi, mereka mengumpul token itu untuk mendapatkan hadiah. Di kelas pemulihan saya, program token ini kepada murid-murid pemulihan saya merupakan satu program yang sangat positif sebab dia memberi impak yang menyebabkan perkembangan murid saya ni mereka lebih bersemangat untuk belajar dan bermotivasi dalam menyiapkan kerja sekolah yang saya beri sebab mereka berlumba-lumba untuk mengumpul token. Tercetusnya idea untuk saya menghasilkan amalan terbaik saya ini adalah bermula daripada selepas PKP, pencalonan murid-murid di kelas pemulihan agak ramai disebabkan PKP kerana COVID-19 yang lalu ya. Jadi saya rasa rakan-rakan yang lain juga seperti saya lah menerima murid yang tidak boleh membaca. Jadi murid-murid yang tidak boleh membaca ni ramailah dicalonkan masuk ke kelas pemulihan khas. Jadi mereka masih tidak bersedia untuk belajar. Di dalam kelas mereka tidak memberikan tumpuan. Sebaliknya mereka lebih suka bermain-main.
mengganggu rakan-rakan, kadang-kadang bergaduh sampai berlari-lari di dalam kelas. Keadaan ini menyebabkan sukar dikawal lah kerana murid-murid terlalu ramai. Jadi murid-murid ini tidak bersedia untuk belajar. Jadi perkembangan mereka juga lambat. Mereka walaupun 2 bulan diajar masih belum menguasai huruf. Maka saya mendapati murid-murid saya memang tidak bermotivasi. Lalu saya berfikir, apakah alternatif untuk mengatasi masalah ini? Jadi saya nampak murid mesti berminat dan bersedia untuk membangunkan diri sendiri dahulu sebelum mereka belajar. Saya mempraktikkan satu cara di dalam kelas, iaitu memberi hadiah. Contohnya, siapa yang siap dahulu, cikgu bagi hadiah RM1. Ataupun siapa yang boleh baca, cikgu bagi hadiah air kotak. Bila ada hadiah, barulah murid-murid saya berlumba-lumba nak ikut arahan saya. Jadi saya nampak memang ganjaran ni boleh membuat murid-murid saya mendengar katalah mengikut arahan saya. Maka tercetuslah idea saya untuk melaksanakan program ekonomi token di dalam kelas saya. Seterusnya, kumpulan sasaran saya adalah terdiri pada murid-murid yang lemah dahulu. Sebab murid yang lemah terdiri pada murid tahun 2 ni terlalu ramai dicalonkan dalam kelas saya. Mereka lah yang suka dikawal tu. Tapi disebabkan program ekonomi token ni mendapat sambutan yang baik di kalangan mereka, sebab mereka semua berlumba-lumba nakkan hadiah, dan saya perluaskan kepada tahun 3 dan tahun 4. Jadi kumpulan sasaran saya adalah semua murid pemulihan saya daripada tahun 2, tahun 3 dan tahun 4. Objektif kajian saya adalah saya nak murid-murid saya berminat dan bersedia untuk belajar. Sekiranya mereka berminat, bersedia untuk belajar, maka masalah tidak boleh membaca itu dapat diatasi. Selain itu, jika mereka bermotivasi untuk belajar, potensi diri mereka juga akan terserlah. Misalnya, jika mereka mengikut arahan cikgu, sila membaca, sila ke depan, membaca di depan. Kemudian murid itu dia beranikan dirilah membaca. Jadi, perkara ini akan menimbulkan semangat dan keyakinan mereka di dalam kelas. Seterusnya, bila ada semangat, mereka pun berlumba-lumba untuk memajukan diri mereka supaya mereka dapat mempertingkatkan lagi kemahiran-kemahiran yang lain. Kronologi penghasilan saya, mula-mula saya mesti mengenal pasti masalah murid pemulihan saya. Murid pemulihan saya yang saya kenal pasti itu tidak mahu memberi tumpuan, tidak bersedia untuk belajar, malas belajar. Apabila diberi latihan, mereka menolak sebab mereka tak tahu membaca. Jadi semua ni saya nak atasinya kepada tingkah laku yang lebih baik, iaitu boleh membaca, rajin membuat kerja sekolah dan bersemangat serta bersedia belajar di dalam kelas. Seterusnya, saya berbincang dengan pentadbir, guru besar dan AJK di dalam panitia supaya menubuhkan jawatan kuasa untuk menanganilah masalah murid yang lambat membaca yang ramai itu. Jadi jawatan kuasa ini terdiri daripada guru besar, PK sekolah dan guru-guru daripada panitia bahasa Melayu. Seterusnya, saya menyediakanlah token dan ganjaran untuk mereka. Token yang saya sediakan nanti saya beritahu. Kemudian saya laksanakan kepada murid-murid yang lemah dahulu, tetapi saya perluaskan pula kepada murid-murid yang lain. Di semua murid pemulihan masuk di dalam program ini. Ini adalah proses saya melaksanakan program ekonomi token di dalam kelas. Yang pertama, saya mengesan tingkah laku murid saya. Apa tingkah laku yang saya ingini? Saya nak mereka bersedia, rajin belajar, memberi tumpuan,
sekaligus mereka dapat menguasailah bacaan dan menulis di dalam kelas. Kemudian yang kedua, saya sediakan token. Token yang saya sediakan itu berupa cop. Cop gambar bintang. Tengok kat gambar tu saya cop gambar bintang. Seterusnya saya berbincang dengan murid-murid saya. Apa hadiah yang kamu nak? Hadiah yang mereka nak, bukan hadiah yang kita nak bagi sebab mereka yang nak. Jadi hadiah yang disepakati tu ialah beg sekolah baru dan alat tulis baru. Seterusnya ada yang nak permainan sebab mereka ni suka bermain-main. Jadi mereka nak set permainan. Jadi sudah disepakati yang kami nak beli set beg sekolah baru dan alat tulis serta set permainan yang yang dia orang boleh buat macam-macam permainan tu, yang puzzle-puzzle tu. Jadi nilai tokennya sekiranya kamu boleh membaca, kamu dapat satu cop, satu token. Sekiranya kamu boleh menulis, kamu dapat satu cop. Kalau saya puas hati, kalau saya tak puas hati, kamu baca tak boleh, pi buat lain, pi baca lagi. Nanti bila dah boleh, baru saya cek balik, saya cop lagi. Sampai terpenuhlah reward card kamu tu. Seterusnya, harga hadiah tu. Hadiah, satu set hadiah, perlukan 25 cop. Jadi, di dalam reward card tu mesti terpenuh sebanyak 25 cop. Baru boleh kamu tukarkan dengan satu set hadiah. Harga hadiah tu pula. Bank token. Okey. Cop-cop tu nak simpan mana? Mesti ada bank dia. Jadi kad reward tu mesti disimpan di dalam file. File tu saya simpan, saya pegang. Kalau murid tahun 2, saya buat reward card yang berwarna kuning. Kalau murid tahun 3, saya buat reward card yang berwarna oranye. Kalau murid tahun 4, saya buat reward card yang berwarna hijau. Jadi mereka dapat kenal lah yang mana dia punya reward card. Dekat reward card tu pula ada nama dia. Saya akan war-warkan lah. Ni reward card Akif, banyak ni. Reward card Ryan, banyak ni. Mereka akan cek lah berapa banyak yang mereka dapat token tu. Seterusnya, waktu pertukaran. Saya akan buat waktu pertukaran token tu. Bila dah penuh token di atas reward card tu, sebanyak 25 cop, ujung bulan kita tukar dengan hadiah. Setiap-tiap bulan kita boleh tukar. Caranya ialah murid masuk ke kelas pemulihan. Kemudian dia buat rutin belajar lah. Rutin dia masuk menyanyi lagu vokal, membaca huruf ABC, membaca fonetik. Kemudian kita ajar latih tubi, latih tubi bacaan. Lepas tu menulis. Seterusnya, cikgu akan menyemak hasil kerja murid. Sama ada betul ke salah. Sekiranya hasil kerja murid tu menepati syarat yang cikgu nak, maka cikgu akan bagi satu cop di buku modul dan satu cop di reward card. Maksudnya dia dapat satu token pada hari itu. Kalau dia boleh tulis, dia boleh baca, dah dapat dua reward, dua cop ataupun dua token. Jadi murid-murid dia sonok lah. Berlumba-lumba nak suruh, cepatlah cikgu semak, cepatlah cikgu saya nak baca. Macam tu. Jadi mereka memang berlumba-lumba lah. Seronok lah nak membaca dan menyemak kerja-kerja mereka. Tulisan pula mestilah kena kemas, cantik dan betul. Kalau salah, pergi tukar buat lain. Macam tu. Jadi bila dah penuh satu kad reward tu, mereka bolehlah menukarkan dengan hadiah pada setiap ujung bulan, setiap bulan. Seterusnya, ini adalah contoh murid yang telah menerima hadiahnya. Murid ni dah penuh lah reward card dia. Reward card dia dah penuh 25 cop, cop bintang. Dalam masa 1 bulan, dia boleh buatlah dengan baik, membaca, menulis. Bila cikgu puas hati, cikgu bagi cop. Lepas tu, murid-murid lain pun bergembira dah dan lebih bersemangat lagi nak buat tugasan.
nak kejar lagi. Kawan-kawan, siapa dapat 10 cok, saya nak dapat lagi 11 cok. Saya nak dapat lagi. Jadi mereka memang bersungguh-sungguh lah nak mendapatkan token tu. Murid lain pun dia rasa bersemangat, berkobar-kobar lah nak berlumba-lumba untuk mendapatkan token. Ini adalah kos. Kosnya tak banyak. Saya buat reward card tu dengan menggunakan kertas warna. Kertas warna tu satu set RM15 saja. Kemudian saya print, buatlah reward card. File pula, kos dia RM5 satu set. Cok pula, satu tu RM5. Hadiah, satu set hadiah peruntukan RM25. Saya adakan sebanyak 10 set. RM250. Jadi jumlah kesemuanya RM275 sahaja. Jadi program ekonomi token ni di dalam bilik darjah memang banyak membantu saya lah dalam mengatasi murid-murid saya yang maaflah bukan malas tapi mereka belum bersedia untuk belajar. Mungkin sebab PKP hari tu mereka belum jumpa kawan-kawan kan. Bila masuk sekolah baru nak mula main, baru mula nak berkawan kan. Jadi kesediaan belajar tu masih belum timbul. Jadi bila saya buat permainan program ekonomi token ni, murid-murid memang rajinlah nak belajar. Dah tak malas dah. Dah ada dah murid-murid yang boleh membaca. Makin meningkatlah potensi mereka di dalam bilik darjah. Bila rakan mereka tu menerima banyak token, maka rakan-rakan lain pun termotivasi juga. Mereka nak berlumba-lumba ni, nak mengumpul lebih banyak token daripada yang sedia ada tu. Sebab mereka juga nakkan hadiah. Secara tidak langsung, potensi diri mereka juga terselah. Misalnya mereka boleh membaca, boleh menulis, keterampilan mereka juga terselah, mereka rajin ke hadapan, memberi penerangan tentang sesuatu apabila cikgu suruh ataupun menulis di papan putih. Mereka dah tak malu-malu lagi dah, tak macam dulu bila cikgu suruh baca senyap. Bila cikgu suruh tulis tak nak tulis, nak main saja kan. Ada saja perkara yang mereka nak main. Jadi sekarang ni murid-murid dah tak macam tu lagi. Mereka memang sonoklah buat kerja sekolah. Kalau boleh nak tunjuk je cikgu, nak bagi tahu saya dah boleh buat cikgu, saya dah boleh buat. Memang seronoklah nampak perkembangan murid-murid saya macam tu kan. Seterusnya apabila mereka dah dapat menguasai kemahiran, mereka rasa macam seronok pula, timbul keseronokan mereka belajar. Bukan saja belajar di dalam kelas pemilihan, di dalam kelas mereka sendiri pun mereka seronok belajar. Sekianlah perkongsian saya pada hari ini kepada rakan-rakan guru sekalian. Semoga apa yang saya kongsikan ini dapat membantu sedikit sebanyak dalam kita semua mengatasi masalah murid-murid kita yang lambat membaca. Sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.